بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman Kampung Batu Laut, yang dimulakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, juga Tok Ketua Kampung kita Tok Subandi, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi bin Muhammad Hanis. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hampir sebulan pengajian kuliah saya tertangguh. Mungkin sebab tuan-tuan maklumlah, suara saya pun sekarang ini pun masih lagi belum jelas. Faktor kesihatan genap, kalau 8 hari bulan 12 ni genap sebulan. Sebulan tu tak ada kuliah, tertangguh. Dan kuliah faraid kita yang lepas juga tertangguh 2 kali akibat faktor kesihatan. Dan insya-Allah pada malam ini saya cuba sedaya upaya mana yang termampu. Cuma dah tak boleh nak jerit-jerit sangatlah. Tapi saya rasa mungkin insya-Allah jelas suara saya ya. Boleh dengar sampai ke muslimat. Muslimat mungkin boleh nampak layar di hadapan. Kalau kurang jelas mungkin boleh buka kaca tu, pintu kaca tu saya ingat. Jadi muslimat yang di belakang boleh nampak, lihat di layar hadapan. Muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung pengajian kita dalam bab sebab-sebab pusaka. Bila kata sebab-sebab pusaka, kena ada sebab ini barulah seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka. Berkait tentang faraid ini, Nabi SAW bersabda, "Ta'allamul faraidha wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Nabi SAW bersabda, yang bermaksud pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ilmu faraid ini merupakan 1/2, setengah daripada ilmu, dan ianya akan dilupakan. Dan dia, yakni ilmu faraid, antara ilmu yang terawal yang akan dicabut di kalangan umatku. Ilmu ini tuan-tuan, ilmu yang dilupakan. Dalam bahasa kita, bahasa moden kita, ilmu real.
Kenapa rek? Sebab susah nak jumpa pengajian faraid sekarang ini. Sebab antara ilmu, kata Nabi SAW, ilmu yang dilupakan. Buktinya, last perjumpaan kita, tuan-tuan ingat lagi tak? Tajuk apa kita bincangkan? Lupa dah. Itulah buktinya. Sebab kita menganggap ilmu ini ilmu yang kecil, sehingga ianya dilupakan. Dan kata Nabi SAW, ilmu ini yang akan dicabut di kalangan umatku antara yang terawal. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW Nabi SAW menimbulkan rasa risau, takut kepada umat, kepada kita, terutama di akhir zaman nanti. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, mafhumnya Nabi menyuruh kita supaya belajar dan ajarkan. Kerana kata Nabi SAW, akhir zaman nanti aku takut dan risau. Kenapa? Akan berlaku pertelingkahan, pergaduhan di kalangan dua orang saudara. Bila kata saudara ni maknanya apa? Adik-beradik lah. Sebab biasa harta pusaka ni dia tak akan berlaku sepupu dengan sepupu. Harta pusaka ni yang dapat di kalangan adik-beradik, anak-anak. Tak ada anak-anak baru pergi kepada adik-beradik. Tak ada adik-beradik baru pergi kepada pakcik. Tak ada pakcik baru pergi kepada sepupu, anak saudara daripada pakcik. Itu turutan-turutannya. Jadi kata Nabi SAW, aku risaukan satu masa nanti akan berlaku pergaduhan. Disebabkan apa? Disebabkan tidak ada tempat untuk umat merujuk. Tidak ada tempat untuk manusia nak merujuk untuk memberi pandangan, fahaman tentang ilmu faraid. Alhamdulillah, kita di Malaysia, khususnya di Selangor, kita ada satu badan yang berautoriti, Majlis Agama Islam Negeri Selangor, MAIS. Dan ada bahagian yang menguruskan tentang urusan pusaka, tentang urusan wasiat, tentang urusan hibah, tentang urusan berkait tentang harta pusaka. Bahkan kita juga ada mahkamah syariah, yang mana antara peranan mahkamah syariah ini mengeluarkan sijil faraid untuk menentukan di kalangan ahli waris siapa yang berhak dapat dan siapa yang tak berhak dapat. Yang berhak ni berapa bahagian mereka setiap satu. Berbalik kepada bab kita, sebab seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka. Sebab yang pertama adalah kerana dengan pernikahan. An-nikahu, iaitu pernikahan. Bila kata pernikahan, tidak semestinya mesti kena bersama atau bersetubuh. Bila kata nikah, aku terima nikahnya dengan si Fulanah binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Imam kata, macam mana saksi? Jelas, dengar, sah, alhamdulillah, sah. Meninggal dunia isteri kat belakang, terkejut. Terkejut sebab apa? Aku dah jadi isteri orang, pun meninggal dunia. Dapat pusaka suami ini, dapat pusaka dengan sebab pernikahan. Ini sebab yang pertama. Nanti kita akan masuk sebab yang kedua dengan sebab nisab, dengan sebab nasab, iaitu dengan sebab keturunan. Ayah mewarisi anak, anak mewarisi bapa, anak mewarisi ibu, ibu mewarisi anak, cucu mewarisi datuk, anak saudara mewarisi pakcik, dan sehinggalah seterusnya dengan sebab nasab. Cuma bila kata sebab, bermakna mesti kena ada sebab baru seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka. Pertama dengan sebab pernikahan. Bila kata pernikahan, pernikahan yang sah, dan ikatan pernikahan itu masih ada sehingga matinya pemilik harta. Tak semestinya lepas nikah saja, tak. Kalau misal kata seseorang itu bercerai antara suami dan isteri, adakah perceraian itu dikategorikan sebagai talak raj'i ataupun tidak? Kalau talak raj'i, talak 1 atau talak 2 yang masih lagi dalam tempoh iddah, bermakna hubungan suami isteri, hubungan pernikahan tadi belum terputus. Maknanya apa? Dalam tempoh iddah tadi 3 kali suci dengan sebab perceraian. Cerai hidup, kita panggil cerai hidup, bukan cerai mati. Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. Cerai hidup
3 kali suci. Salah satu quru'. 3 kali suci ini dalam tempoh ini masih ada tempoh 3 bulan tadi, matilah salah seorang tadi walaupun dah bercerai, tetapi talak raj'i, talak yang boleh dirujuk, talak 1, talak 2 dalam tempoh iddah, mati salah seorangnya boleh mewarisi antara satu sama lain. Ni syarat ataupun sebab seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka dengan sebab pernikahan. Saya bagi satu contoh, nak bagi gambaran untuk kita berfikir, untuk kita tajam sikit fikiran kita berkait tentang hubungan perkahwinan. Seorang lelaki, kita panggil nama lelaki siapa? Contoh, Sidik lah. Namanya Sidik. Sidik, dia berkahwin dengan seorang wanita bernama Minah. Berkahwin, bernikah pada tahun 2022. Dalam tempoh sehingga hari ini tahun 2023, mereka belum lagi dikurniakan anak. Garisan ni garisan lurus, bukan putus-putus. Nanti kita masuk kalau putus-putus macam mana. Tidak dikurniakan anak. Dalam tempoh tidak ada perceraian. Dan seandainya ada perceraian pun, cerai yang raj'i, cerai 1, talak 1 atau talak 2 yang masih lagi ada tempoh iddah. Matilah si Sidik ini. Minah ni dapat tak pusaka? Dapat tak faraid harta si Sidik? Dapat. Kerana sebab pernikahan masih ada. Ini kalau misal kata pernikahan berlaku antara Sidik dan juga Minah. Contoh putus-putus, maknanya hubungan tidak syar'i, terlanjur. Bahasa mudahnya terlanjur. Belum sempat akad nikah. Mati Sidik ini, Minah mewarisi harta Sidik ataupun tidak? Tidak. Walaupun dah bersama na'udzubillah. Ini nak bagi gambaran supaya kita nampak gambaran. Kalau misal kata hubungan ini sehingga menghasilkan anak. Contoh nama anaknya Abu. Sidik ini na'udzubillah berzina dengan Minah dan menghasilkan seorang anak bernama Abu. Mati Sidik ini, Minah dan Abu mewarisi ketidak harta Sidik? Ini belum nikah lagi ni. Mati Sidik, Minah dengan Abu dapat tak mewarisi harta pusaka Sidik? Tidak. Misal kata dah lahir Abu ni, dah lahir dah. Dalam bahasa kita anak tidak sah taraf. Kahwin, garisannya lurus. Nikah. Mati Sidik ni, siapa yang mewarisi harta Sidik? Adakah Minah sahaja ataupun Minah dan Abu pun dapat, dua-dua dapat mewarisi harta pusaka Sidik? Mati Sidik ni. Abu ni, Minah kita fahamlah dengan sebab pertalian pernikahan dia boleh mewarisi. Abu ni, adakah dia boleh mewarisi harta Sidik ataupun tidak? Boleh? Boleh ke tidak? Tak boleh. Sekalipun Abu dan Sidik ini pergi dekat makmal, ambil darah, cek DNA, betul ini anak aku, ini ayah aku. Tetapi dengan sebab ikatan tadi tidak syar'i, maknanya dia lahir luar nikah, maka dia tidak boleh mewarisi harta si Sidik. Ini kalau misal kata Sidik ini bertanggungjawab. Kalau misal kata garisan ni masih lagi putus-putus, maknanya hubungan ni dah terlanjur. Dan Minah ini mengandung anak luar nikah bernama Abu, hasil daripada benih Sidik. Minah ni kahwin dengan lelaki lain bernama Sudin contoh.
Ini contoh nama je, kalau ada kebetulan minta maaf lah. Jadi Sudin yang orang panggil apa? Pak Sanggup lah. Pak Sanggup. Kemudian mati Sudin. Mati Sudin. Siapa yang dapat harta pusaka? Minah sahaja ke atau sekali dengan abu? Minah sahaja. Sama keadaan kalau kahwin dengan Sidik, Sidik mati. Kalau misal kata Minah kahwin dengan Sudin, Minah ni ada anak yang tidak sah taraf bernama Abu. Minah mati. Minah ni mati. Siapa yang akan mewarisi harta Minah? Sudin sahaja ke ataupun Abu pun mewarisi harta Minah? Sudin dan Abu. Dekat sini apa yang kita boleh faham? Anak yang tidak sah taraf, dia boleh mewarisi harta ibunya. Dan ibunya boleh mewarisi harta anaknya. Adapun bapanya yang dikatakan bapa biologi, bapa yang tidak luar syar'i, bapa luar nikah. Kita sebut biasa anak luar nikah ni bapa luar nikah. Tidak saling mewarisi antara satu sama lain. Berapa Sudin akan dapat harta pusaka daripada Minah? Minah kahwin dengan Sudin dalam keadaan perkahwinan itu belum sampai setahun dan Minah meninggal dunia, tidak ada dikurniakan anak bersama dengan Sudin. Berapa Sudin akan dapat? Kalau tengok pada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami akan mendapat 1/2 daripada harta peninggalan isteri kamu sekiranya isteri kamu itu tidak mempunyai anak. Dalam keadaan Minah ini mati, ada seorang anak yang tidak sah taraf, maknanya anak luar nikah bernama Abu. Sudin ni dapat 1/2 ataupun 1/4. 1/2 sekiranya Minah tiada anak. 1/4 sekiranya Minah ada anak. Dia akan dapat 1/4 sahaja, bukan 1/2. Kerana Minah ini mempunyai anak bernama Abu. Sekalipun Abu ini terhasil di luar pernikahan yang sah. Jadi kita kena faham hubungan anak dan ibu bagi kes anak luar nikah tidak akan terputus. Mereka saling mewarisi antara satu sama lain dan di kalangan mereka mempengaruhi bahagian waris yang lain, iaitu Abu ini akan mempengaruhi bahagian Sudin. Sekalipun Sudin ini dengan Minah belum ada anak, tetapi Minah ni mati ada Abu, dia boleh mempengaruhi bahagian Sudin yang mana asalnya dapat 1/2 menjadi 1/4. Ini dalam kes anak tidak sah taraf. Kita dah bincangkan sebenarnya dalam bab pernikahan ni. Kita masuk yang kedua, last kita pada 7 hari bulan 11, iaitu dengan sebab an-nasabu, iaitu dengan sebab keturunan. Bila kata keturunan bermakna di kalangan bapa dan anak, di kalangan datuk dan cucu, di kalangan adik beradik, di kalangan pakcik dengan anak saudara, di kalangan sepupu, semuanya ini termasuk dalam pertalian nasab. Tadi pertalian pernikahan dengan sebab pernikahan, yang kedua dengan sebab nasab. Hubungan keturunan ialah keturunan hakiki, iaitu ahli keluarga yang mempunyai ikatan pertalian darah dengan si mati, seperti ayah, anak, saudara seibu sebapa dan lain-lain. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, yusi ini bermakna wajib,
mensyariatkan, yakni mewajibkan bagi kamu, iaitu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Ayat panjangnya, yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hazzil unsayain, iaitu bahagian lelaki 2 bahagian bersamaan dengan perempuan 1 bahagian. Nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Contoh, si mati ni ada 3 juta. Ada seorang anak lelaki, ada seorang anak perempuan. Ni sahaja waris yang ada. Maka nisbah lelaki 2, perempuan 1. Yang lelaki akan dapat 2 juta, yang perempuan akan dapat 1 juta. Yusikumullah. Ini kita kena faham. Allah telah mensyariatkan, dalam arti kata lain mewajibkan. Sebab tu awal-awal pengajian kita sering saya tekankan, faraid ini bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, bukan pilihan bila dah bergaduh, berkelahi di kalangan waris baru nak kembali kepada faraid. Tidak. Tetapi ianya merupakan pilihan yang pertama. Berdasarkan ayat ini Allah mewajibkan, yusikumullahu fi auladikum, bagi anak-anak kamu, lizakari mithlu hazzil unsayain. Dalam ayat lain surah An-Nisa juga ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus. Dan untuk 2 orang ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6. Bila mana? Bila si mati mempunyai anak. Anak di sini merujuk anak lelaki dan anak perempuan. Ayat panjangnya. Dan ini cuma nak menunjukkan bahawasanya dalil dengan sebab nasab tadi boleh mewarisi harta pusaka. Tadi yusikumullahu fi auladikum, anak-anak dapat harta pusaka dengan sebab nasab. Kemudian wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, dan bagi kedua ibu bapa masing-masing mendapat 1/6. Ketika mana si mati mempunyai anak lelaki dan anak perempuan, maka ada bapa ada ibu kepada si mati, masing-masing ibu bapa mendapat 1/6. Ada baki ke tidak? Ada baki 4/6. 1/6 untuk ayah, 1/6 untuk ibu, ada baki 4/6. 4/6 ini untuk anak-anak si mati dengan nisbah lizakari mithlu hazzil unsayain. Hubungan ini terbahagi kepada 4 golongan, iaitu yang pertama A, golongan atas seperti bapa dan ibu. Bapa dan ibu ini kita panggil furu' waris. Usul waris, iaitu bahagian atas. Kita lihat pada rajah. Ini si mati. Ini si mati, saya bulatkan si mati. Bila dikatakan bahagian yang A tadi, iaitu golongan atas seperti bapa dan ibu, merujuk kepada rajah yang di atas ini, kelompok yang pertama, dengan sebab nasab. Tadi antara suami isteri, yang ni dengan sebab pernikahan. Ini kita masuk sebab yang kedua, sebab nasab, iaitu keturunan. Kelompok pertama, kelompok yang di atas, iaitu usul, di kalangan ibu, bapa dan ke atas. Bila kata ke atas, daripada jalur bapa, datuk sebelah bapa, moyang lelaki daripada jalur datuk, daripada jalur bapa kepada si mati, bukan daripada bahagian jalur ibu. Tetapi nenek dia berbeza. Datuk ni satu je dapat, iaitu sebelah bapa sahaja, sebelah ibu bukan waris. Tetapi nenek, andai misal kata nenek sebelah ibu ada, nenek sebelah bapa juga ada, mereka kedua-duanya dapat, dan dibahagikan antara keduanya dengan sama rata. Ni golongan yang pertama.
Golongan yang kedua B, golongan bawah, seperti anak dan cucu. Dalam bahasa Arab diberi nama golongan furuk waris, iaitu golongan bawah. Yang mana? Yang ni, yang bawah ni, yang saya bulatkan ni. Golongan kedua dengan golongan bawah, iaitu di kalangan anak dan juga cucu. Kembali kepada ayat Al-Quran tadi, surah An-Nisa ayat yang ke-13, berkait bahagian suami isteri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami 1/2 sekiranya isteri-isteri kamu tidak mempunyai anak. Kalau tuan-tuan puan-puan lihat dalam terjemahan, walad dalam ayat ini merujuk kepada anak. Maksud terjemahannya anak. Tetapi walad dari sudut hukum faraid merujuk kepada golongan bawah. Bukan semestinya anak semata-mata. Kalau misal kata anak si mati ni tak ada, anak lelaki tak ada, anak perempuan tak ada, tetapi ada cucu lelaki daripada anak lelaki, maka bahagian suami tadi tak dapat 1/2. Sebab isteri ni tadi ada walad yang merujuk kepada golongan bawah, bukan semata-mata anak sahaja. Bila kata golongan bawah, sama juga dari jalur yang lelaki sahaja. Maknanya kalau kata cucu dari anak lelaki. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Dua-dua anak ni ada. Dan setiap anak ini juga ada anak lagi, cucu lah. Cucu yang daripada anak perempuan ini, contoh ada 2 orang. Yang ini bukan ahli waris. Yang dikatakan ahli waris, cucu adalah dari jalur anak lelaki sahaja, bukan daripada jalur anak perempuan. Ini kelompok B yang kedua. Golongan yang ketiga C, iaitu golongan tengah. Bila kata golongan tengah, siapa dia? Saudara, adik-beradik. Sebut adik-beradik ni, hanya 3 jenis adik-beradik sahaja yang boleh mewarisi harta pusaka. Yang pertama, adik-beradik seibu sebapa, sama ibu sama bapa. Yang kedua, adik-beradik sebapa, sama bapa lain ibu. Dan yang ketiga, adik-beradik seibu, sama ibu lain bapa. Kita banyak adik-beradik yang lain lagi. Adik-beradik tiri, adik-beradik susuan, adik-beradik ipar, yang tu tak termasuk. Adik-beradik angkat, yang tu lagi tak termasuk. Sebab dia tak ada sebab untuk mewarisi harta pusaka. Sebab pernikahan bukan, sebab nasab pun bukan. Bila kata sebab nasab, dari golongan ketiga adik-beradik, cuma 3 jenis adik-beradik sahaja yang mewarisi pusaka. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, dan adik-beradik seibu. Cuma nanti kita akan bincangkan berdasarkan ayat Al-Quran. Berapa bahagian adik-beradik seibu sebapa, siapa yang menghalang, siapa yang terhalang. Ni saudara, ni katakan golongan sisi. Golongan yang ketiga, iaitu golongan adik-beradik. Ni golongan ketiga. Adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, dengan sebab nasab tadi, iaitu golongan sisi atas. Tadi tengah. Sisi tengah, yang ini sisi atas. Siapa dia? Bapa, saudara dan sepupu. Kalau kita lihat pada rajah ini, siapa dia? Golongan yang ini. Bapa, saudara dan juga sepupu, iaitu anak daripada bapa saudara. Tuan-tuan, kalau kita lihat pada jalur rajah ini, di kalangan lelaki ramai yang dapat. Maknanya dengan sebab nasab tadi,
dia boleh sampai ke anak, dia boleh sampai ke cucu, dia boleh sampai ke ayah, dia boleh sampai ke datuk dan ke atas, dia boleh sampai kepada adik-beradik seibu sebapa, dia boleh sampai kepada adik-beradik sebapa, dia boleh sampai kepada adik-beradik seibu, bahkan boleh sampai kepada anak kepada adik-beradik kita, iaitu anak saudara kita. Tak cukup golongan ketiga, sampai golongan keempat, dia boleh sampai kepada pakcik, iaitu adik-beradik lelaki yang mana seibu sebapa dengan bapa si mati. Bagi si mati, orang ini pakcik dia, abang atau adik lelaki bapa dia. Bahkan dia boleh pergi juga pakcik yang hanya sebapa dengan bapanya. Bukan hanya kepada pakcik, kepada anak pakcik juga boleh dapat, iaitu kalau dengan dia dikira sepupu, anak pakcik kita. Pakcik sebelah bapa kita, abang bapa kita ada anak lelaki, dengan kita dikira sebagai sepupu. Rajah ini hanya sampai kepada anak. Hakikatnya dia sampai ke bawah, infinity. Maksudnya apa? Kalau dikatakan golongan bawah tadi, anak lelaki, cucu lelaki, sampai ke bawah. Cucu lelaki ni tadi kalau ada anak yang lelaki, selagi ada sampai ke bawah, maka dia dikira waris. Begitu juga golongan yang ketiga. Kita nampak dekat rajah ni sampai dekat anak lelaki je. Tak, bawah dia ini kalau ada lagi anak lelaki daripada anak saudara kita, juga dikira waris. Begitu juga sepupu kita. Pakcik kita anaknya dengan kita sepupu. Anaknya lagi anak saudara. Sepupu kita anaknya, ibarat anak saudara kita. Anaknya lagi sampai ke bawah, sekiranya ada, dia juga merupakan waris. Tetapi kalau kita lihat di kalangan golongan perempuan, siapa je yang dapat? Dia cuma dapat sampai anak dan juga cucu sebelah anak lelaki. Ini golongan yang kedua, golongan bawah. Anak perempuan, cucu perempuan. Dia tak akan sampai ke bawah daripada anak perempuan ni. Yang ni tak ada. Begitu juga di kalangan golongan sisi, iaitu adik-beradik. Ia cuma sampai saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu. Bawah dia, anak dia dah bukan waris lagi dah. Berbeza dengan yang lelaki tadi. Anak saudara kita, daripada abang kita atau adik lelaki kita, anaknya yang lelaki sahaja dikira waris kepada kita. Cuma dia kena lihatlah siapa yang akan menghalang mereka. Begitu juga sampai di atas golongan yang keempat, tak ada istilah makcik, sini tak ada. Sampai dekat pakcik saja. Sampai dekat anak pakcik, sampailah ke bawah. Sepupu, anak saudara, cucu saudara, jauh dengan kita pun boleh dikira sebagai waris. Kalau tidak ada waris yang lebih dekat dengan si mati. Kenapa perempuan ini sampai sini saja? Kerana dalam ayat Al-Quran hanya menerangkan bahagian anak perempuan, cucu perempuan dan juga adik-beradik perempuan sahaja. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-176, sampai situ sahaja bahagian waris perempuan. Adapun waris lelaki, ayat yang sama tetapi ditambah dengan hadis Nabi SAW. Atau kama qala, apa kata Nabi SAW? Alhiqul faraida bi ahliha. Berikan bahagian faraid kepada ahlinya, iaitu ahli fardu. Ahli fardu ni siapa? Yang Allah dah tetapkan dalam Al-Quran bahagiannya. Suami dapat 1/2 atau 1/4. Isteri dapat 1/4 atau 1/8. Bapa dapat 1/6. Ibu dapat 1/6 atau 1/3. Yang ni ahli fardu. Fama baqiya, kata Nabi, sekiranya ada baki, fahuwa li aula rajulin zakarin. Sekiranya ada baki, maka baki tadi untuk golongan lelaki yang terdekat dengan si mati.
Bila kata terdekat, kalau tak ada yang terdekat, golongan kedua, anak tak ada, cucu tak ada, tengok sebelah kiri pula. Adik-beradik, ada tak? Adik-beradik tak ada. Seibu sebapa, ada tak adik-beradik sebapa? Tak ada juga. Anak kepada adik-beradik, ada ke tidak? Berdasarkan pada hadis Nabi SAW menunjukkan bahagian lelaki tadi unlimited. Tak ada penghujungnya. Sebab tu, kita dalam konteks di Malaysia, kalau misal kata memang dah tak ada lagi dah waris yang boleh mewarisi baki ataupun asabah, lepas kira-kira yang fardu ada baki, cari golongan lelaki yang terdekat dengan si mati. Bahagian anak cucu tak ada, bahagian adik-beradik juga tak ada, anak kepada adik-beradik juga tak ada, pakcik pun tak ada, anak kepada pakcik pun tak ada, ke bawah semua tak ada. Barulah pergi ke mana? Ke Baitul Mal. Bukan senang-senang harta pusaka seseorang itu pergi ke Baitul Mal. Dia kena siasat, kaji, cari satu persatu di kalangan ahli waris yang lelaki yang terdekat. Sebab tu dalam carta ini kita lihat lelaki lebih ramai daripada perempuan. Carta ni cuma ada 25 orang saja. 15 lelaki, 10 perempuan. Hakikatnya tak terkira. Sebab bahagian lelaki ini unlimited. Cuma logiknya, kalaulah si mati tu berusia 100 tahun. Contoh, si mati berusia 100 tahun. Tengok anaknya. Anak ada tak? Anak pun dah tak ada, mati dah. Logiklah. Sebab mungkin anaknya berusia 80 tahun. Cari lagi cucunya. Cucunya ada ke tidak? Cucunya pun tak ada, dah mati dah. Logik lagi lah, mungkin cucunya berusia 50 tahun. Cari cicitnya lagi. Cicit ada ke tidak? Cicit pun tak ada. Kita fikir, oh cicit mungkin berumur 25 tahun. Sampai bawah cicit apa kita panggil? Cicit, bawah cicit apa? Anak cicit, buyut. 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 Kalau salah, Haji yang bagi tahu. Buyut pun tak ada juga. Maka tak perlu lagi cari ke bawah-bawah lagi dah. Memang tak masuk akal lagi dah, tak ada. Jadi cukup sampai situ saja. Tak ada dah buyut, bermakna tak ada dah golongan yang di bawah. Cari pula golongan sisi. Adik-beradik si mati. Si mati umur 100 tahun. Ada tak adik-beradiknya lagi? Logiknya dah tak ada dah. Adik-beradik yang lain pun dah mati semua dah. Usia 90 tahun, 80 tahun. Anaknya ada ke tidak? Anak saudara kepada si mati. Anak kepada adik-beradik si mati. Tak ada juga. Sebab mungkin dah berusia 70 tahun, 80 tahun dah. Cari lagi cucu kepada adik-beradiknya. Begitulah seterusnya. Logiknya begitu. Kalaulah si mati ni berusia 25 tahun. 25 tahun berkahwin. Ada tak anak? Anak tak ada. Ada tak cucu? Cucu pun tak ada. Sebab anak tak ada. Masuk akal ke tidak? Ya, sebab umurnya 25 tahun. Jadi lihat pada kes, kalau si mati ini usianya berapa, logiknya dia ada ke tidak cucu sampai tahap yang keberapa. Dia logik ke tidak ada anak saudara sampai tahap yang keberapa. Ini berkait tentang ahli waris. Hubungan ini tidak akan terputus walaupun apa-apa yang berlaku seperti anak derhaka, bapa mengharamkan hartanya kepada anak, ibu bersumpah tidak mahu berjumpa dengan anak selamanya, adik tidak mengaku abang dan sebagainya. Sekalipun ayah kepada anak ini kata, aku tak anggap kau lagi sebagai anak, pergi keluar daripada rumah, kau bukan anak aku lagi. Anak ni tadi pergilah merantau. Mati ayah ni, anak ni dapat tak pusaka harta ayah? Dapat. Kerana hubungan nasab masih ada. Sekalipun dibuang, sekalipun dibenci, sekalipun dikategorikan sebagai anak derhaka dan sebagainya. Selagi mana ia tidak melibatkan perkara-perkara yang menghalangi seseorang itu mewarisi harta pusaka. Apa dia? Antaranya dengan sebab membunuh. Anak bunuh ayah walaupun tanpa sengaja. Dalam bab pembunuhan untuk mewarisi harta pusaka, ulama
cukup ketat dalam menentukan seseorang itu boleh ataupun tidak mewarisi harta pusaka. Dalam bab bunuh, sekalipun pembunuhan tanpa sengaja, juga ianya menghalang seseorang daripada mewarisi harta pusaka. Contoh, seorang anak ini terlibat dengan pengedaran dadah. Na'udzubillah. Anak ini didapati bersalah mengedar dadah dan bapanya menjadi saksi di mahkamah bahawasanya anaknya ini merupakan pengedar dadah. Hakim memutuskan anak ini dikenakan hukuman gantung sampai mati mandatori. Matilah anak ini. Bapa ini dikategorikan sebagai membunuh tidak sengaja anaknya dan tak boleh mewarisi harta anaknya. Sampai tahap begitu, ulama nak menentukan dalam bab perkara yang menghalangi seseorang itu daripada mewarisi harta pusaka. Itu sebab yang pertama, seseorang itu dihalangi mewarisi harta pusaka. Antara sebab lain, berbeza agama. Anak murtad, na'udzubillah. Bapa mati, baru semalam anak murtad. Bapanya kecewa, menangis-nangis sampai sakit, besoknya bapanya mati. Anak ni tadi tak boleh mewarisi harta bapanya kerana berbeza agama. Begitu juga sebaliknya. Anak ni murtad, na'udzubillah, ada harta, anak ni mati. Bapa yang muslim, walaupun bapa betul bin kepada dia dalam surat beranak, nama bapa dia, nama bapa inilah, juga tidak boleh mewarisi harta anaknya. Ini sebab yang kedua, seseorang itu terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Dan sebab yang ketiga, dengan sebab penghambaan. Sekarang dah tak ada konsep hamba lagi dah. Golongan-golongan ini akan diterangkan lebih lanjut dalam tajuk ahli-ahli waris yang berhak. Manakala mereka yang tidak mempunyai hubungan keturunan hakiki, seumpama ayah angkat, anak tiri, anak susuan, menantu dan mertua sebagainya, tidak boleh mewarisi harta pusaka si mati. Tapi boleh untuk menerima wasiat. Wasiat boleh diberikan kepada yang bukan ahli waris. Dalam hadis Nabi SAW, innallaha qad a'ta haqqahu haqqan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak faraid kepada ahlinya, kepada waris. Fala wasiyata liwarithin, kata Nabi. Maka tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Yang dikatakan tak ada hubungan hakiki macam anak angkat, menantu, anak tiri, anak susuan, walaupun dia mahram dengan kita, anak susuan, tetapi dia tidak boleh mewarisi harta pusaka, kita boleh berikan dalam bentuk wasiat. Hukum syarak menetapkan hubungan nasab berdasarkan salah satu daripada berikut, insya-Allah. Yang ini kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu. Dah masuk waktu Isyak 8.19 dan 6 minit masuk waktu Isyak. Ada tak soalan 1-2 sebelum kita akhiri, sebelum kita habiskan? Ada soalan 1-2? Tak ada. Alhamdulillah. Semua faham. Alhamdulillah. Saya lagi suka kalau tuan-tuan dalam ceramah kuliah saya tak faham terus angkat tangan tanya. Itu lebih baik. Sebab kadang-kadang nak tunggu hujung ni, apa aku nak tanya, dia lupa dah. Jadi dia macam tu. Ya. Saudara, kakak saudara. Wah, saya dah pening dah. saya tak dapat nak gambarkan lagi. Macam mana seseorang itu? 5 orang anak. Okey, si mati ni lelaki perempuan? Yang 5 ni 3 lelaki, 2 perempuan. Okey.
Okey. Maknanya isteri kepada bapa ni lah. Okey. Kakak saya lah. Okey. Lepas tu yang anak dia yang nombor 2 tu. Lelaki perempuan? Suami dia ada. Yang perempuan yang 2 orang ni lah salah seorangnya. Mak saya tu dia duduk di rumah pusaka lah. Okey. Tapi bila dia dah sendiri buat semarai, dengan belum diisytiharkan sebenarnya. Jadi abang dia ni pergi jumpa dengan pejabat ulama. Okey. Yang laki-laki dia tak keluar dari rumah. Jadi macam mana dia sebab maknya masih ada hidup. Maknya masih lagi hidup. Yang mati ayah lah. Ayah mati. Isterinya ada lagi dan anak-anaknya masih ada 3 lelaki 2 perempuan. Okey, jadi isunya sekarang anak perempuan ini salah seorangnya dah meninggal dunia. Jadi menantu ni yang rebut tanah. Oh, menantu ni rebut nak tanah tadi. Nak rumah tadi. Jadi menantu ni tadi ada tak bahagian daripada harta si mati? Itu persoalannya. Persoalan ada. Belum diisytiharkan. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bila berlaku kematian, Islam sangat-sangat menganjurkan supaya kita menentukan faraid dengan segera. Bila tidak disegerakan urusan faraid atau urusan pusaka, maka akan berlaku masalah-masalah yang akan timbul, antaranya inilah. Kerana apa? Kerana semasa arwah ayah ni mati, tidak diuruskan pusaka terlebih awal sehingga berlaku kematian waris, iaitu anak perempuannya yang seorang. Salah seorang, betul ya? Belum sempat urusan pusaka ayah ni tadi, anak dah meninggal dunia. Maka berlaku lapisan yang kedua, lapisan kematian. Kematian pertama bapa. Sepatutnya bila berlaku kematian terus diuruskan pusakanya. Sahabat saya Ustaz Husairi bin Saleh, Presiden Doa Faraid Malaysia. Ini pengalaman beliau sendiri menguruskan pusaka arwah ibunya. Arwah ibunya meninggal dunia pada hari Ahad. Dia uruskan pusaka arwah ibunya pada hari Rabu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. 3 hari ini diambil masa untuk berbincang dengan waris-waris untuk mengumpulkan harta pusaka si mati dan didaftarkan di unit pusaka kecil. Ini contoh yang baik. Kita buang jauh-jauh persepsi kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta. Ini persepsi Melayu. Persepsi kita. Yang mana natijahnya jadi macam inilah. Sebab persepsi itu kita anggap lebih utama daripada tuntutan agama. Tuntutan agama minta supaya kita segerakan urusan pusaka. Tetapi persepsi orang dulu-dulu mengatakan jangan, nanti dulu. Ni mungkin salah satu sebab kenapa tak diuruskan. Kata mak kan hidup lagi. Ni banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Ayah mati, ada harta pusaka, anak nak tuntut, cakap dengan mak. Engkau lah cakap, mak garang. Mak, nak tanya sikit tentang harta pusaka ayah. Kata mak. Mak kan hidup lagi. Ni persepsi kita. Begitu juga sebaliknya, mak mati, ayah hidup lagi. Ayah ni pula bekas pencen askar. Faham-fahamlah garangnya macam mana. Anak ni ibu tunggal, kematian suami. Ada tak hak dia daripada harta pusaka maknya? Ada. Dan dia perlukan harta pusaka tersebut untuk kelangsungan hidup dia. Tanya dengan ayahnya. Ayah, nak tanya tentang harta pusaka mak. Kata ayah. Abah kan hidup lagi. Kau lebih pentingkan harta daripada ayah. Ini persepsi-persepsi beginilah yang akhirnya menatijahkan masalah-masalah yang timbul seperti ini. Ini contoh teladan yang ditunjukkan oleh sahabat saya, seorang da'i juga dalam bab faraid, Presiden Doa Faraid Malaysia, satu Malaysia, pertubuhan kami, NGO kami, Pertubuhan Doa Faraid Malaysia, dia presiden, dia menunjukkan tauladan yang terbaik.
ibu mertuanya meninggal pada hari Ahad tahun lepas. Dia uruskan, dia daftarkan harta pusaka ibu mertuanya pada hari Khamis. Dan bulan lepas, ibunya sendiri meninggal dunia. Dia buat dekat status Facebook dia, kali ini dia nak buat rekod terbaru, paling cepat. Selalu kita cakap dengan orang dekat ceramah-ceramah, kuliah-kuliah, jangan tangguh, jangan tangguh. Kali ini dia buat sendiri. Harta pusaka ibunya sendiri. Mati hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu terus daftarkan dan di unit pusaka kecil. Ni bagaimana nak proses daftar, tuan-tuan boleh Google. Boleh lihat. Kumpulkan aset-aset si mati, tanahnya berapa, kalau ada kenderaan, keretanya atas namanya sahaja. Bukan nama orang lain, nama dia. Tanah ada ke tidak, rumah ada ke tidak, akaun banknya, daftarkan, kumpulkan dan daftarkan di unit pusaka kecil, di pusaka. Sekarang online, dalam lebih mudah, scan dokumen-dokumen, scan ahli-ahli waris, siapa yang menjadi waris kepada si mati, IC-nya scan, upload, daftar. Kemudian print out, pergi ke Pesuruhjaya Sumpah atau Magistrate Mahkamah untuk stamping, kemudian hantar hard copy yang dah stamping tadi ke unit pusaka kecil. Di Kuala Langat, kita punya pejabat pusaka kecil di mana? Di pejabat daerah Sungai Sedu, tingkat bawah sekali, ujung. Uruskan. Siapa yang boleh menguruskan? Waris. Tak kira siapa-siapa. Tak mesti semua anak, tak mesti semua waris, tak. Salah seorang berlaku kematian, bincang di kalangan waris. Siapa nak pergi uruskan ni? Abang lah, abang selaku anak yang sulung. Semua sepakat, kami adik-adik sepakat, abang yang akan daftarkan, yang akan uruskan. Buat segera. Kerana kita takut berlaku kematian berlapis macam ni lah. Dalam bahasa Arab diberi nama istilah munasahat, kematian berlapis. Bila berlaku kematian berlapis, bahagian suami kepada anak perempuan yang mati dulu ni tadi, ada bahagian dia. Kena kira satu persatu. Kematian pertama, arwah bapa ni ada isteri, ada anak lelaki 3, ada anak perempuan 2 orang. Isteri dapat berapa? 1/8. Baki 7/8 kepada anak-anaknya dengan nisbah 2 lelaki, 1 perempuan. Kalau contoh harta si mati bapa ni 10 juta, 8 juta contoh. Bahagian isteri iaitu ibu kepada anak-anak ini dapat 1 juta, 1/8. 7 juta tadi dibahagikan kepada 3 lelaki anak dan juga 2 orang anak perempuan dengan nisbah 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Macam mana nak kira ustaz? Yang lelaki kalikan 2. 3 lelaki kali 2 6. Tambahkan jumlah perempuan 2. 6 tambah 2 8. Bahagian lelaki 2/8, bahagian perempuan 1/8 daripada baki tadi. Berapa baki tadi? 7 juta. 1 juta dah bagi dekat mak, isteri kepada si mati. Ada baki 7 juta. Bahagian anak lelaki 2/8 daripada 7 juta. Bahagian anak perempuan 1/8 daripada 7 juta. Daripada bahagian anak perempuan 1/8 daripada 7 juta tadi, ada bahagian suaminya, iaitu menantu kepada si mati yang mati awal tadi. Berapa bahagian suaminya? Kalau tiada anak perempuan ini, suami dapat 1/2. Suami dapat 1/2. Kalaulah si mati anak perempuan ni ada anak, maka suami dapat 1/4. Jadi kalau dia nak tuntut hak dia ada hak. Kerana dia juga merupakan waris. Ketika kita nampak secara jauh, oh dia ni menantu, bukan anak. Dia tak ada hak. Tak. Dia ada hak daripada harta isterinya. Yang mana mati kemudian selepas kematian bapa. Sebab kematian berlapis. Berapa bahagian dia kena buat kira-kira lah. Kena buat persetujuan lah di kalangan ahli waris. Kalau bahagian rumah ni tadi cukup untuk bahagian anak perempuan yang mati tadi, maka dia boleh ambil rumah ni tadi. Mungkin harta-harta yang lain, tanah yang lain, rumah yang lain untuk waris-waris yang lain. Hakikatnya setiap harta pusaka semua waris ada hak. Saya bagi contoh. Seorang ada mati, ada seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Bahagian lelaki 2/3, bahagian perempuan 1/3. Nisbah 2 dengan 1. Mati bapa ni,
Tak ada lagi dah waris, cuma ada anak je. Seorang lelaki, seorang perempuan. Contoh telefon bimbit bapa ni. Dekat telefon ni, bahagian anak lelaki 2/3. Bahagian anak perempuan 1/3. Setiap harta pusaka si mati, kopiah arwah ayah, anaknya ada hak. Bila kata harta pusaka, harta yang ada nilai. Ada nilainya, makna dia dikira harta pusaka dan terikat dengan hukum faraid. Tetapi takkan nak belah 3 telefon ni. 2 untuk anak lelaki, 1/3 untuk anak perempuan. Dah tak guna dah, tak ada manfaat dah sebab rosak. Bincang baik-baik di kalangan ahli waris. Yang penting kena tahu bahagian masing-masing. Bila kata bincang, redha untuk sepakat telefon ni bagi dekat abang. Nanti adik, abang bayarkan 1/3 berapa nilai telefon ni, abang tebus. Contoh RM300. Abang ni kata bahagian adik ada 1/3, ambil RM100. Boleh. Dengan syarat mesti kena tahu dahulu bahagian masing-masing mengikut perkiraan faraid. Allahu a'lam. Jelas dia? Jadi ada bahagian dia. Bukan bahagian dia daripada bapa, tak. Bahagian dia daripada isterinya yang merupakan waris kepada bapa yang mati kemudian selepas kematian bapanya. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur saya tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.